A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia saudari atau saudara pengurusi majlis, yang berusaha pengarah program, yang dihormati barisan-barisan kehormat, khususnya para hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, peserta persidangan Nuim yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini, walaupun tidak dikurniakan rezeki untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua secara bersemuka, face to face di persidangan Nuim, Allah berikan kekuatan untuk saya menyediakan rakaman ini. Moga-moga rakaman ini dapat dikongsikan dalam persidangan Nuim ini dengan tuan-tuan dan puan-puan. Moga adalah sedikit sebanyak manfaat daripada pembentangan ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan memohon banyak-banyak kemaafan daripada penganjur kerana tidak dapat hadir membentangkan pembentangan ini secara bersemuka pada saat-saat akhir, ya, kerana saya diuji dengan positif COVID-19 bermula pada Ahad yang lalu. Jadi meskipun pada hari Rabu tu dah negatif, tetapi MySejahtera ni dalam kuarantin dia bagi seminggu. Walaupun kita dah input status negatif dan sebagainya, dia tak nak update, ya. Jadi kuning, masih merah, menyebabkan saya tak dapat menaiki penerbangan dan pada saat akhir tak dapat nak membuat arrangement untuk ke Putrajaya lah dengan pengangkutan yang lain. Jadi saya bentangkanlah dari Jitra ni, dari rumah saya ni, ya, secara online ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini. Moga meskipun mungkin tidak sesempurna pembentangan secara fizikal, sedikit sebanyak mungkin ilmu yang ada ni dapat juga dikongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada peringkat awal apabila Nuim yang memberikan tajuk untuk saya bentangkan, dicadangkan kepada saya tajuk keluarga Malaysia dari segi perspektif falsafah dan pemikiran, yang mengambil kira latar belakang degree saya, master dan PhD saya dalam bidang usuluddin, akidah dan falsafah. Tetapi apabila saya melihat kepada tajuk-tajuk pembentangan yang lain, saya kira sekiranya saya membentangkan tajuk tersebut, ia tak akan ada banyak perbezaan, terutamanya dengan tajuk pembentangan yang berkaitan dengan perspektif dakwah dan yang berkaitan dengan perspektif akidah ahli sunnah dan jemaah, ya, ataupun perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi disebabkan saya baru saja berkecimpung dalam bidang baru, iaitu bidang psikologi, sejak lebih kurang 8 tahun yang lalu bila saya memulakan PhD saya, dan secara seriusnya sejak 3 tahun yang lalu bila saya membuat master counselling dan berpindah ke Universiti Utara Malaysia, ke Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Kerja Dasar Sosial dan Polisi. Maka saya mencadangkan kepada penganjur untuk membentangkan tajuk ini, ya, iaitu Psikologi Keluarga Malaysia, Propaganda atau Agenda Ummah. Semoga pembentangan saya ini akan sedikit sebanyak memberikan sedikit sisi pandang yang berbeza lah berbanding dengan tajuk-tajuk pembentangan lain. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tajuk pembentangan saya ini akan berkisar saya bahagikan kepada 6 aspek, iaitu yang pertama, pendahuluan yang menceritakan tentang latar belakang slogan-slogan di Malaysia. Khususnya yang kedua tentang aspek psikologi slogan. Yang ketiga tentang psikologi keluarga Malaysia. Yang keempat tentang keluarga Malaysia sebagai propaganda. Yang kelima, keluarga Malaysia sebagai satu agenda ummah. Dan saya akhiri pembentangan ini dengan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, saya ingin menceritakan tentang trend
slogan yang berlaku di Malaysia, iaitu slogan baru akan diperkenalkan apabila Perdana Menteri baru memegang jawatan atau pakatan politik yang berbeza menjadi kerajaan. Pada tahun 1957, slogan yang diperkenalkan oleh Tunku Abdul Rahman pada ketika itu adalah Merdeka, yang menggantikan slogan Hidup Melayu yang menjadi slogan yang dilaungkan pra kemerdekaan Malaysia. Kemudian apabila Tun Abdul Razak menjawab sebagai Perdana Menteri Malaysia, pada awal pentadbiran beliau tidak ada slogan baru yang diperkenalkan, namun setelah berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1959, beliau memperkenalkan slogan 13 Mei satu pengajaran dan 13 Mei jangan berulang lagi sebagai slogan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya menghargai perpaduan agar peristiwa berdarah itu tak berulang lagi, terutamanya ketika itu Malaysia sedang berada dalam keadaan darurat. Seterusnya, Tun Abdul Razak juga merupakan bapa pembangunan selepas pengisytiharan dasar ekonomi baru, dan beliau juga melancarkan dasar pendidikan kebangsaan, dan ketika itu bahasa Melayu, bahasa Malaysia diangkat sebagai bahasa rasmi Malaysia dan juga bahasa yang digunakan dalam pendidikan, bahasa asas dalam pendidikan, maka beliau memperkenalkan slogan bahasa jiwa bangsa. Seterusnya, apabila Tun Hussein On menjawab jawatan sebagai Perdana Menteri, beliau memperkenalkan slogan keadilan dan kesesamaan yang diikuti dengan slogan satu lagi slogan, iaitu bersatu, pada akhir-akhir pentadbiran beliau. Apabila Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981, beliau memperkenalkan slogan bersih, cekap dan amanah yang sangat popular dengan akronim ABC. Ada keterbalikan di situ, amanah, bersih dan cekap, untuk menjadikannya lebih menariklah oleh rakyat Malaysia yang menterbalikkan akronim tersebut. Khususnya antara slogan yang menarik adalah wawasan 2020 yang memberikan impak yang besar kepada rakyat Malaysia, dan diikuti dengan satu lagi slogan yang juga sangat popular, iaitu Malaysia Boleh, yang dilaungkan untuk memberi semangat kepada rakyat Malaysia untuk menyumbang kepada negara dalam pelbagai aspek, termasuklah aspek sukan. Seterusnya, apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri Malaysia, beliau memperkenalkan slogan Cemilang, Gemilang dan Terbilang yang meskipun dalam pentadbiran yang singkat juga popular pada ketika itu. Dan Tun Abdullah juga menjadi Perdana Menteri pertama yang memperkenalkan slogan pentadbiran Islam yang beliau namakan sebagai Islam Hadari. Dan seterusnya, apabila Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia, beliau memperkenalkan slogan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, yang lebih popular dengan dua perkataan utama, iaitu Satu Malaysia. Dan Datuk Seri Najib mengikut jejak Tun Abdullah apabila beliau juga memperkenalkan slogan pentadbiran Islam yang iaitu Wasatiyah. Dan seterusnya, apabila selepas pilihan raya umum yang ke-14, Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran Malaysia dan memperkenalkan slogan baru, iaitu Malaysia Baru, dan slogan pentadbiran Islam Rahmatan lil Alamin. Namun hanya dalam tempoh 22 bulan apabila berlakunya langkah Sheraton, Tun Mahathir menjadi letak jawatan, khususnya Perdana Menteri Interim, dan akhirnya berakhir dengan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Muhyiddin memperkenalkan slogan Kerajaan Prihatin yang sesuai pada ketika itu, ketika Malaysia dilanda pandemik COVID-19, dan beliau juga menamakan banyak dasar-dasar dan bantuan bajet dan sebagainya dengan bajet prihatin, bantuan prihatin dan sebagainya.
Selepas itu apabila berlaku lagi kemelut politik dan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, maka Datuk Seri Ismail Sabri telah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan dalam ucapan sulungnya beliau telah pun menggagaskan satu gagasan yang menjadi slogan juga pada ketika itu, iaitu Keluarga Malaysia, dan slogan inilah yang akan kita bincangkan dalam persidangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, slogan-slogan yang diperkenalkan yang banyak tadi sama ada oleh pimpinan atau oleh parti atau oleh perikatan yang menerajui kerajaan Malaysia sebelum ini, ada yang telah memberi impak kepada rakyat, disokong dan disambut bukan hanya sebagai propaganda tetapi menjadi aspirasi rakyat untuk bersama-sama kerajaan memajukan negara. Namun ada juga slogan yang tidak mengakar kepada rakyat hingga akhirnya dimomokkan, bahkan menjadi troll di media sosial. Maka pembentangan saya pada petang ini akan membincangkan tentang slogan Keluarga Malaysia menyerusi neraca psikologi slogan serta impaknya sebagai satu propaganda atau agenda memajukan ummah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan psikologi slogan? Jadi, psikologi slogan termasuk dalam bidang kajian psikologi sosial, dan psikologi itu sendiri secara literalnya bermaksud kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan atau pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu. Secara umumnya, psikologi adalah kajian tentang otak, mental, minda, ya, dan juga tingkah laku manusia. Dan kalau dibincangkan dari segi psikologi Islam, maka perbahasannya lebih mendalam. Ia melibatkan perbahasan tentang nafs, tentang qalb, ya, tentang roh, ya, yang mungkin tak akan diperbahaskan, tidak dibahaskan dalam psikologi konvensional. Dan saya juga tidak bercadang untuk membahaskan psikologi Islam ni dari segi perspektif Islam, kerana dia akan menjadi tiba-tiba nak melihat persepsi keluarga Malaysia ni dari segi tasawuf pula, dia jadi lebih mendalam. Jadi saya bataskan saja perbahasan tentang psikologi slogan ni dari segi dalam aspek kognitif, emosi dan juga tingkah laku saja. Ya, dan tiga aspek itu juga masih termasuk dalam kerangka psikologi Islam, ya. Cuma psikologi Islam lebih mendalam lah, pergi sampai ke peringkat roh, lub, ya, nafs dan sebagainya. Dan psikologi slogan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bidang yang mengkaji bagaimana slogan memberi kesan terhadap tingkah laku dan proses kognitif, meliputi pembinaan konsep, penaklukan dan persepsi manusia terhadapnya. Seterusnya, antara tokoh utama yang awal membincangkan tentang psikologi slogan ini adalah Frederick Elmore Lumley, ya, yang menggariskan 14 aspek pembinaan slogan yang akan memberi kesan terhadap kognitif, emosi serta tindak balas manusia, tindak balas perilaku. Beliau menyebut slogan yang baik ini ada 14 ataupun ada 14 aspek slogan yang perlu diberi perhatian untuk menjadikan satu-satu slogan itu berkesan. Yang pertamanya dari segi ritma dia, ritma bunyi hujung dia. Kemudian pengulangan bunyi kata, ya. Maksudnya kalau ada dua perkataan tu bunyi dia macam berentak-rentak, sedap macam tu, ataupun disebut sebagai aliterasi. Kemudian ada frasa antitesis, iaitu frasa yang macam ada pertentangan di antara, kalau ada dua perkataan, ia macam pertentangan di antara keduanya. Yang keempat, deringan kata yang berulang. Dia
kata-kata tu bila kita dengar dia macam ringing, macam tu. Kemudian ringkas, tak panjang sangat, ya. Kemudian kerap merangsang rasa ingin tahu. Bila kita dengar, kita rasa macam nak tahu, apa ya? Maksudnya, apa maksud dia? Taklah dengan hanya mendengar satu slogan itu tak perlu diuraikan, dia macam kena uraikan juga, ya. Kemudian dia ada aspek-aspek mainan kata, kemudian ada sentimen patriotisme, kemudian kata yang boleh digunakan oleh propagandis tanpa teragak-agak, maknanya tak sensitif dalam masyarakat, ya, dalam budaya masyarakat tersebut yang semua orang boleh katalah di mana saja, boleh di media dengan kanak-kanak ke dengan apa boleh diucapkan. Kemudian dia kelihatan seperti berisi yang membawa kepada satu kesimpulan yang tidak dapat dielakkan daripada pemikiran yang mendalam. Maknanya bila disebutkan tu, bila difikir-fikirkan, mereka yang mendengarnya dapat membuat satu kesimpulan. Ya. Kemudian nota berautoriti, maknanya dia boleh menampakkan nilai-nilai autoritatif. Ada pihak-pihak yang boleh berautoriti menggunakannya. Kemudian ada kelas, ya. Kemudian makna yang jelas dan ciri yang berkesan, dan yang terakhir kekaburan asal usul yang digabungkan dengan bunyi yang menggembirakan. Maksud kekaburan asal usul ni maknanya bila kita dengar, kita tak rasa pun kita nak cari siapa pencetus kepada slogan tersebut. Sebab dia akan rasa macam ia adalah milik semua orang. Dan bila kita dengar bunyi dia, sound slogan tersebut, dia taklah menyedihkan, taklah sedih gitu, ya. Sedikit sebanyak dia memberikan emosi yang positif ataupun gembira dan ceria. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, ada seorang lagi, Muzaffar Sharif, juga seorang yang dirujuk lah, meskipun mereka telah pun menulis sejak tahun 1930-an, dua-dua orang ni, tapi daripada pembacaan saya, karya mereka masih dirujuk, menunjukkan bahawa teori yang mereka nyatakan dan sebutkan itu masih evergreen sehingga hari ini. Jadi saya pun quote juga teori mereka. Dan Muzaffar Sharif ini menyatakan bahawa slogan tak semestinya melambangkan penyelesaian yang benar atau objektif terhadap sesuatu masalah, tetapi ia seharusnya menjadi jalan pintas terhadap ekspresi yang lahir daripada situasi yang kritikal tercelaru. Menurut beliau lagi, ketika berlaku demagogi, iaitu kaedah atau amalan penguasaan politik dengan membangkitkan atau mengapi-apikan perasaan rakyat secara tidak rasional, itu maksud demagogi, atau ketika rakyat marah, slogan politik yang baik dapat menawan hati jutaan rakyat walaupun secara sementara. Slogan yang baik mampu menembusi imajinasi orang ramai secara spontan, dan apabila slogan itu dapat melambangkan keinginan ataupun ketidakpuasan hati mereka. Jadi Muzaffar Sharif ni dia banyak juga membahaskan psikologi slogan daripada aspek slogan-slogan politik. Seterusnya, dari segi psikologi, sebenarnya apa yang disebutkan sebagai psikologi slogan itu adalah sesuatu yang menceritakan tentang bagaimana cara otak bekerja yang menyebabkan sesuatu slogan itu dia boleh menjadi satu yang efektif, terutamanya sebagai satu slogan politik, ya. Kalau mengikut Nancy, dia mengatakan bahawa sebenarnya slogan ini melibatkan keadaan minda bawah sedar ketika proses priming ataupun penyebuan. Penyebuan ni sebenarnya bahasa istilah engineering, iaitu mengecat satu lapisan awal, kemudian diikuti dengan cat yang kedua, itu dipanggil priming, ya. Jadi maksudnya apa-apa persediaan otak yang awal sebelum maklumat kedua sampai, ataupun base keadaan otak sebelum menerima maklumat yang konkret, itu disebut sebagai priming. Jadi ia adalah proses awal penyediaan kognitif yang menyebabkan peningkatan kemasukan sesuatu informasi ke dalam minda.
Tetapi ia hanya sementara. Jadi dalam keadaan kondisi otak dalam keadaan priming ni, dia akan menyebabkan satu informasi itu dia akan terus masuk dekat minda tak sedar. Walaupun dia sebenarnya satu yang sementara saja. Jadi minda bawah sedar dalam fasa ini akan mempengaruhi kelajuan pemikiran dan tingkah laku. Ketika proses priming ni, keadaan state minda tu, dia akan menyebabkan tindak balas yang cepat, dan juga minda boleh berfikir dengan laju berbanding selepas tamatnya state ataupun keadaan priming ni. Jadi slogan yang baik masuk ke minda orang ramai dalam fasa priming boleh mempengaruhi mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Maknanya, dia dengar-dengar je, contohnya keluarga Malaysia, dia tak banyak fikir, dia terus keluarga Malaysia, macam tu. Jadi kalau dah lama sikit baru dia apa maksud keluarga Malaysia, dia tak ada fikir. Jadi dia macam apa yang penting, slogan tu macam syok, menarik, boleh diungkapkan, sesuai nak disambut. Gitulah keadaan waktu otak berada dalam keadaan priming. Okey. Lepas dah tamat keadaan priming tu, barulah mereka akan reason ataupun fikir. Sekiranya produk atau gagasan yang diwawarkan menerusi slogan itu didapati suatu yang palsu atau menipu, barulah orang ramai akan sedar yang mereka telah dimanipulasikan. Okey, sebelum itu terjadi, lagi tak ada benda-benda yang macam mengejutkan otak dia, kata apa punya slogan ni. Sebelum berlaku keadaan macam tu, otak akan terima slogan itu tanpa berfikir yang panjang. Jadi itulah rahsia tindak balas slogan terhadap minda yang menyebabkan slogan menjadi kaedah yang penting dalam mempromosikan sesuatu gagasan politik atau memasarkan produk. Jadi maksudnya slogan tu satu yang pendek, tak panjang, catchy dan sebagainya tu, ya, dia memang sesuai dalam keadaan priming otak tu, berbanding dengan ayat yang panjang, tulisan-tulisan, sidang media dan sebagainya, dia tak masuk kat minda bawah sedar tu. Tapi slogan adalah sesuatu yang dia boleh masuk dalam minda bawah sedar, yang menyebabkan dia macam lama, dan dia tak berfikir dengan logik. Otak tak berfikir dengan logik, disebabkan slogan itu dia akan tackle keadaan otak waktu tengah priming. Seterusnya, Nancy lagi menggariskan ciri-ciri slogan yang baik. Antaranya adalah kalaulah slogan itu ingin memasuki fasa priming tadi tu, yang pertama mestilah ia catchy ataupun menarik perhatian, mudah untuk difahami, mudah untuk diingati, mudah untuk disebut, tidak bertentangan dengan logik serta mudah dirasionalkan. Selepas itulah, ya, dan ia akan menarik perhatian dan berkesan jika memenuhi keperluan psikologi seperti aktualisasi diri, interaksi sosial, rangsangan seksual atau membuat seseorang berasa teruja. Ini antara 4 aspek lah, tak semestinya ke semua, ya, tapi adanya 4 aspek ini menyebabkan dia mudah diterima, ya, oleh otak. Kemudian slogan yang baik juga apabila slogan itu didengari, dia seolah-olah seorang tu bercakap frasa itu secara bersemuka, walaupun dengar kat TV, dengar kat, ataupun baca je dekat media sosial, tapi rasa seolah ditujukan kepada dirinya sendiri, macam orang tu cakap dekat dia, ya. Dan ia menepati pepatah one size fits all. Satu slogan tu sesuai untuk orang tua, untuk orang kanak-kanak, orang cacat, orang buta, orang pekak. Dengar je semua macam dengan masuk je dengan semua orang, ya. Walaupun kita tahu semua orang mempunyai keperluan yang berbeza, tapi slogan yang baik itu dia bukannya dari segi logiknya, dari segi rasanya, boleh dirasai, ditujukan secara individu oleh orang yang berbeza. Orang pekak rasa ditujukan kat dia, orang sakit rasa slogan ditujukan kat dia, macam tu. Kemudian apabila didengari, dia akan terus menarik perhatian dan pendengar akan rasa nak dengar lagi slogan tersebut. Jadi itulah antara ciri-ciri slogan yang baik menurut Nancy. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Jadi apabila kita cuba nak menimbang tara slogan keluarga Malaysia dari perspektif psikologi slogan, apabila saya mempertimbangkannya pada pandangan saya lah ya, berdasarkan kepada penelitian saya, ia bolehlah dianggap sebagai satu slogan yang baik yang mudah diterima oleh minda bawah sedar rakyat Malaysia. Kerana mempunyai banyak ciri-ciri yang mengesankan seperti yang disebutkan oleh Lemli, Sharif dan juga Nancy yang saya bentangkan tadi ya. Macam contohnya kalau ikut Lemli itu dari segi ritmanya, keluarga Malaysia di hujungnya bunyi yang sama ya. Kemudian kalau ikut Sharif tadi tu dia dicetuskan dalam keadaan ketika Malaysia sedang berada dalam konflik ya. Kemudian kalau ikut Nancy tadi tu dia ada yang one for all, one size for all konsep dia ya. Dan ada satu lagi kajian yang sama juga macam pendapat Nancy yang one size for all ni, dia sebut konsep collective psychological ownership, iaitu apabila seseorang tu dia mendengar satu-satu slogan tu dia rasa macam nak jadi slogan dia pun boleh. Dan kalau ikut Nancy tadi tu terasa seperti ditujukan kepada dirinya sendiri ya. Dan juga semua orang boleh rasa boleh merasakan slogan tu macam mereka yang punya gitu. Itu dipanggil sebagai CPO. Dan kemudian ada satu kajian yang menyebutkan bahawa kajian di Amerika dan juga di Ukraine yang dibuat terhadap slogan-slogan politik, apabila ada perkataan negara dalam slogan tersebut, dia akan diterima dengan lebih mudah. Contoh kalau kat Amerika ada perkataan Amerika, Ukraine ada perkataan Ukraine, dan dalam konteks slogan keluarga Malaysia ni ada perkataan Malaysia. Okey. Yang kedua, dalam kajian itu juga menyebut jangan ada perkataan pantang. Pantang bagi wanita. Pantang bagi wanita ada perkataan yang berkaitan dengan keganasan, peperangan macam jihad ke, itu pantang. Dan kepada lelaki pula jangan ada benda-benda yang melambangkan aspek material, kewangan, dia pantang dia. Jadi dalam keluarga Malaysia ni tak ada lah perkataan-perkataan tersebut ya. Ekonomi ke, itu orang lelaki dia tak boleh ya. Perkataan pantang dalam slogan, dia dengar serabut tu ya. Kemudian keluarga Malaysia ni juga ada sebenarnya apabila dicetuskan oleh Datuk Sri Ismail Sabri, dia bukanlah satu frasa yang asing kepada rakyat Malaysia, kerana pada ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, ketika negara dilanda COVID-19 ya, netizen, orang ramai mula menggelarkan Perdana Menteri itu sebagai abah ya. Kemudian Perdana Menteri sekarang ni yang ketika itu Menteri Kanan sebagai Pak Long, kemudian pengarah kesihatan Pak Nga. Jadi kemudian Perdana Menteri ketika itu bila nak buat bajet dan sebagainya guna perkataan Makcik Kiah dan sebagainya. Jadi suasana gelar-gelaran Pak Long, Pak Nga, Abah itu kan gelaran-gelaran kekeluargaan dalam Malaysia. Jadi memang agak tepat sekali lah apabila mungkin tim di belakang Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri sekarang ni, sebabnya pada ucapan pertama terus dah ada kan. Jadi boleh yang ada juga pengetahuan dari segi psikologi, slogan yang mengenengahkan slogan keluarga Malaysia ni, dia macam sekuen dia tu tepat ya. Jadi dapat diterima baik dengan mudah oleh rakyat Malaysia. Dia bukan macam satu yang asing ya, kerana transisi politik pada ketika itu, kalau ketengahkan sesuatu yang macam ialah sesuatu yang macam sangat kontradik, dia akan menimbulkan rasa tak selesa lah, kerana ketika itu berlaku pertukaran PM disebabkan oleh pergolakan politik. Jadi pemilihan keluarga Malaysia tu dari segi rentetan cerita tu, turutan tu macam cantik lah. Kemudian kalau ikut apa yang disebutkan oleh Sharif tadi tu, apabila satu slogan itu tercetus dalam suasana yang kritikal dan rakyat masih dalam kesilaruan, dia akan jadi slogan yang baik. Kerana tu dia akan macam menjadi savior, sebagai penyelamat. Dia dengar macam okeylah ya, keluarga yang memang diperlukan dalam saat-saat yang
kritikal, susah, negara dalam keadaan kebersihan ekonomi, ya, walaupun dah selesai pandemik, kemudian ada influenza A dan sebagainya, belum selesai kemelut rakyat. Jadi bila diketengahkan konsep keluarga itu, dia menjadi sesuatu yang mudah diterima oleh minda bawah sedar rakyat Malaysia. Jadi saya simpulkannya, ia adalah satu slogan yang baik. Seterusnya setelah saya membuat kesimpulan bahawa slogan keluarga Malaysia itu dari segi aspek psikologi, penerimaan kognitif dan emosi masyarakat, ia adalah satu slogan yang baik. Tetapi ini ada satu aspek yang ingin dibentangkan. Adakah ianya satu propaganda semata-mata atau ianya adalah satu agenda? Baik, sebelum tu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan propaganda. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, propaganda bermaksud penerangan atau penyiaran ideologi atau pendapat yang dihebahkan untuk mempengaruhi atau mendapat sokongan orang ramai. Ya, dan ia merupakan satu bentuk komunikasi melalui pembelitan, spinning, persembahan semula suatu percakapan, tulisan, gambar atau muzik yang boleh memujuk, mempengaruhi emosi, tingkah laku serta tindakan orang ramai agar mengikut kehendak propagandis, dan ianya dilakukan secara berencana, bersistematik dan berulang-ulang. Bila lihat saja pada definisi ini, ya, terselahlah bahawa propaganda ni definisi dia hampir nak sama, yang menunjukkan dia ada kaitan yang sangat rapat dengan psikologi slogan, ya, yang kedua-duanya mempunyai matlamat mempengaruhi kognitif, emosi dan tingkah laku golongan sasar. Walau bagaimanapun, hendaklah diingatkan bahawa propaganda bukanlah semestinya satu pendekatan yang negatif, sekiranya agenda propagandis itu ialah agenda murni, ya. Tetapi propaganda telah dipersepsi dengan konotasi yang negatif kerana sering digunakan untuk membelit ataupun spin masyarakat dengan maklumat berkaitan ideologi, pemikiran dan gagasan yang menyalahi norma bangsa dan agama. Contohnya, propaganda memperjuangkan kebaikan penjajahan. Ya, ketika penjajahan Jepun, penjajahan British di Malaysia, banyak propaganda. Kemudian ada propaganda ideologi sosialisme dan komunisme, ya, waktu Malaysia berada dalam krisis peperangan antara polis dengan komunis di Malaysia. Kemudian ada yang menggunakan propaganda untuk mempromosikan ideologi teroris, ya, macam yang terkini ni tentang ISIS, ya. Kemudian LGBT, ya, liberalism, atau juga digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, ya. Sebab itulah propaganda ni sering dipandang sebagai satu negatif, tapi sebenarnya tak semestinya negatif. Ya, sebaliknya, sesuatu yang murni seperti gagasan keluarga Malaysia, andai dipropagandakan, akan memberikan impak yang baik kepada rakyat Malaysia. Jadi sesuatu yang baik pun perlu dipropagandakan, disebut secara berulang, ya, dicantik-cantikkan, dihias-hiaskan slogan tersebut, yang akhirnya menjadi satu propaganda. Tapi sekiranya ia adalah satu yang baik, ia akan memberikan kesan yang baik. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, propaganda itu tidak diikuti, mestilah diikuti, ikuti dengan langkah-langkah dan aktiviti untuk realisasikannya. Kalau tidak, ia akan memberi kesan yang disebut sebagai reverse priming. Jadi priming, reverse priming pula dah. Yang menyebabkan rakyat akan menyampah dan tidak menyukai penaja propaganda tersebut. Reverse priming. Priming ni dalam keadaan orang diterima tanpa difikir panjang. Reverse priming ni apabila berlaku satu sentakan yang menyebabkan dia akan fikir panjang. Bila dia fikir panjang, dia akan dapatlah idea-idea, especially sekiranya sentakkan tu ada satu fenomena yang tak best, yang negatif, ya. Okey, contoh reverse priming yang berlaku. Contohnya pada
slogan cemerlang, gemilang, terbilang. Tiba-tiba bila marah kepada Pak La, isu kronisme, nepotisme, jadi cemerlang, gemilang, temberang, contohlah. Kemudian antara yang banyak troll juga adalah slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi macam-macam lah, poket UMNO didahulukan dan kroni UMNO diutamakan. Ini saya petik daripada berita-berita, bukan daripada saya ya tuan-tuan. Kemudian kroni kapitalis didahulukan, keutamaan keuntungan diutamakan, duit rakyat didahulukan, menteri dan kroni diutamakan. Ini semua daripada berita-berita lah. Kalau ambil daripada yang tak berita lagi banyak dah ya. Bila rakyat rasa tertipu dengan slogan yang asalnya indah kan. Minta maaf. Waktu mula diperkenalkan Satu Malaysia tu, saya rasa sambutannya sangat baik. Dan sambutan Satu Malaysia tu dalam keadaan ketika itu rakyat yang bukan Melayu yang mula menolak Barisan Nasional pada ketika itu dengan slogan Satu Malaysia, macam dia carry back ya, sebelum menjadi reverse priming ni lah. Bila dah jadi reverse priming, memang tak boleh nak buat apa dah lah ya. Okey. Jadi momokkan yang kemudiannya momokkan itu dipropagandakan pula dan akan padam segala perancangan murni yang ketiga-tiga slogan yang saya sebutkan tadi ketika ia mula dilancarkan. Sebelum tu memang waktu lancar tu niatkan murni, bukanlah nak dimomok-momokkan, tapi apabila tidak ada langkah-langkah yang konkretnya untuk realisasikan, apabila sesuatu tindakan itu tak seiring dengan slogan yang dilakukan, dia akan jadi kesan reverse priming. Walau bagaimanapun, pada pandangan saya lah, frasa kata slogan Keluarga Malaysia ni yang memang membawa mesej perpaduan ni, dia sukar nak dimanipulasi menjadi satu yang negatif ya. Jadi nak jadi apa? Keluarga Malaysia, keluarga Pak Long, keluarga bunyinya taklah buruk sangat kan kalau keluarga Pak Long sekalipun ya. Dan juga bersama yang tadi tu rakyat didahulukan, yang ni dia punya huraian dia ataupun nilai Keluarga Malaysia ni adalah keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Pun sesuatu yang susah nak dimanipulasikan secara negatif ya. Dan tak susah nak dikaitkan dengan isu panas seperti rasuah, kesamaan ekonomi atau isu keagamaan ni dengan keluarga ya. Macam keluarga perasuah, Keluarga Malaysia, susah sikit lah sebab dia macam tak kena dengan konteks. Sebab itu pada pandangan saya, slogan Keluarga Malaysia ni sebenarnya adalah slogan yang baik lah ya, yang dibuat oleh tim yang mencipta slogan ini. Seterusnya, apakah Keluarga Malaysia ini adalah satu agenda ummah ya? Kita akan bahaskannya. Pada pandangan saya, ia usaha untuk menjadikan slogan Keluarga Malaysia ini satu agenda pembangunan ummah dan bukannya hanya satu propaganda terletak pada kesungguhan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta kerajaan pimpinannya untuk merealisasikannya. Kerana dia adalah slogan yang baru ya. Walau bagaimanapun ya, berbanding dengan Malaysia baru, saya nampak walaupun dia diperkenalkan, tapi selepas diperkenalkan, maknanya sebelum diperkenalkan tu dah ada perancangan. Kerana setelah diperkenalkan terus ya, visi, matlamat, hala tuju, strategik, bidang tumpuan utama, mesej keseluruhan, ciri-ciri petunjuk prestasi utama diperincikan dengan bersungguh sekali oleh pihak yang berwajib bagi menyokong gagasan Perdana Menteri ke-9 ini dan diwar-warkan menerusi laman web rasmi Keluarga Malaysia. Jadi boleh lihat perkara-perkara ni dah diperincikan sekali. Jadi maknanya slogan Keluarga Malaysia ni dipilih dengan disertakan agenda tindakannya sekali ya. Dan seterusnya dicanangkan menerusi jelajah aspirasi Keluarga Malaysia yang telah pun dibuat di beberapa buah negeri ya. Dan apa yang menariknya, gagasan ini telah pun disediakan
kayu ukur untuk mengukur kejayaannya yang disebut sebagai indeks keberhasilan kebahagiaan atau Key Happiness Outcome yang juga telah dibangunkan untuk mengukur kejayaan slogan ini. Jadi selepas dah setahun, saya mencari juga penyelidikan yang mungkin mengukur menggunakan KHO ni, tapi setakat yang saya surf melalui internet saja, saya belum berjumpa. Mungkin di kementerian tertentu pengukuran ini telah dijalankan ya, tapi belum lagi dipublish ataupun diterbitkan. Okay? Dan begitu juga ya, secara praktikalnya telah disenaraikan 11 jenis bantuan dan 15 jenis bantuan perniagaan yang telah pun diiklankan dan telah pun berjalan dalam laman web rasmi Keluarga Malaysia. Jadi berdasarkan kepada aspek-aspek yang saya sebutkan ini, bolehlah dikatakan bahawa ianya adalah bukan sahaja satu propaganda, tapi ianya ada satu agenda yang terancang ya, yang telah pun ada tindakan-tindakan susulan untuk melaksanakannya. Cuma pada pandangan saya, ia hanya merealisasikan bidang tumpuan utama pertama, iaitu bersama-sama rakyat untuk menghadapi kemacetan ekonomi tanpa mengira bangsa dan sebagainya. Adapun bidang tumpuan kedua dan ketiga, iaitu untuk menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia dan mengenepikan perbezaan politik ini, tak berapa nampak menyerlah sangat. Ya, kecuali pada peringkat awal kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apabila pembangkang dilihat kurang menyerang kerajaan ya, kerana telah ada memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dan pembangkang. Jadi kita pun nampak macam tak banyak berbanding dengan waktu pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Namun pada pengamatan saya, ia makin nampak sukar apabila Malaysia sekarang ni berada di ambang pilihan raya umum ke-15, kerana percaturan parti-parti politik sedang cuba untuk membentuk koalisi baru. Sekarang ni kan kerajaan Perikatan Nasional ya, dah ada ura-ura Barisan Nasional tak nak lagi dah bergabung dengan Perikatan Nasional pada PRU yang ke-15 ya. Jadi ada koalisi baru yang dibentuk oleh Tun Mahathir dan kelihatannya bukan setakat perpaduan semua tanpa mengira perbezaan politik, perpaduan melalui Islam saja pun sudah mula dikebelakangkan. Kan, ini kan pula perpaduan seluruh rakyat pelbagai kaum dan mengenepikan perbezaan politik sebagaimana yang disebutkan dalam bidang tumpuan utama kedua dan ketiga, Keluarga Malaysia. Jadi macam mana? Ialah ia menjadi agenda pada bidang tumpuan utama yang pertama, dan ia pernah menjadi agenda pada awal pengisytiharan slogan ini, tetapi di akhir-akhir ini adakah ia masih agenda atau ia hanya tinggal sebagai propaganda atau ia akan lenyap terus ya. Okey. Jadi Kesimpulannya saya ingin menyebut bahawa slogan Keluarga Malaysia ini berdasarkan neraca psikologi sosial menunjukkan kemampuannya untuk menjadi slogan yang dapat diterima dengan mudah oleh rakyat Malaysia serta berpotensi menjadi slogan yang berkesan. Aktiviti-aktiviti penerangan, bantuan ekonomi dan memorandum persefahaman dengan parti pembangkang yang dilakukan oleh pihak kerajaan melambangkan keseriusan kerajaan Malaysia untuk aplikasikan gagasan Keluarga Malaysia dalam bentuk tindakan. Namun, apakah slogan Keluarga Malaysia mampu bertahan jika koalisi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berpecah dalam kempen PRU yang ke-15? Apakah ia akan bertahan sebagai satu manifesto pilihan raya akan datang, ataupun ianya akan diketepikan ataupun digantikan dengan slogan baru, atau apakah ia hanya akan sekadar menjadi agenda 1 tahun setengah ni lah ya, yang sama je nasib macam slogan Malaysia Baru yang tak sempat masak dan terkubur di tengah jalan ya. Jadi jawapannya ada pada siapa? Pada saya, ianya hanya adalah pada benak Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, serta pimpinan Barisan Nasional
ya, yang akan membuat keputusan tentang koalisi dan apakah mereka akan mengekalkan slogan keluarga Malaysia itu dalam kempen ataupun manifesto politik akan datang, ya, terletak pada mereka, ya, selain apa yang telah pun ditulis oleh di Lauh Mahfuz sejak azali lagi. Itu dalam ilmu Allah lah, wallahu alam. Jadi itu saja pandangan saya. Semoga pembentangan tentang psikologi keluarga Malaysia dari perspektif psikologi slogan ini antara propaganda atau agenda ummah, ya, dapat membuka minda kita semua untuk melihat sesuatu slogan itu dari aspek psikologi. Memang indah nampaknya slogan ini, tetapi yang indah itu mungkin akan dihargai atau akan dibiarkan terkubur, terletak kepada tangan mereka yang menggagaskan dan mencipta slogan yang indah ini. Itu saja daripada saya. Moga adalah sedikit manfaat daripada pembentangan ini. Minta maaf atas pembentangan daripada suara saya yang serak ni dan juga tersangkut-sangkut, ya. Agak sukar juga bagi saya mengendalikan membuat rakaman dengan PowerPoint ni, ya. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih mendengar. Terima kasih menonton. Terima kasih penganjur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ila liqa.